Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kehendaknya dihimpunkan kita pada malam ini. Insyaallah kita akan sambung kembali pengajian kitab Sulamut Tauhid. Di dalam sifat 20, kita belajar sifat 20 yang tu pecah kepada 4 bahagian. Yang pertama dipanggil nafsiyah, yang kedua dipanggil salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempatnya dipanggil ma'nawiyah. Itulah pecahan daripada sifat 20 yang kita belajar. Okey. Yang pertama nafsiyah. Tengok anak panah yang garisan tarik kat bawah tu. Nafsiyah dia pecah kepada 2. Yang pertama dipanggil sifat nafsiyah ni sifat wujud lah. Dipanggil martabat dia amrun i'tibari. Bagi kenal amrun i'tibari. Apa makna amrun i'tibari? Mana amrun i'tibari di sisi Abu Hasan Asy'ari. Apa makna amrun i'tibari? Yaitu perkara yang mawjud pada zihin. Ada, ataupun bahasa kata sungguh pada zihin. Ada, yakni sungguh pada zihin, pada otak. Zihin tu mana otak. Tiada pada kharij. Kharij mana pada pandangan mata. Wujud, sifat wujud tu bermakna sungguh pada otak kita. Allah Ta'ala tu ada tak? Atau saya cerita Allah Ta'ala, cerita di kita dulu senang. Saya ada tak di depan ni? Ada. Mana adanya saya? Nak tunjuk tak boleh ya? Nak tunjuk ada saya tak boleh. Yang hampa tunjuk semua ni jirim saya, bukan ada saya. Tapi sungguh tak saya berada di depan sekarang ni? Sungguh. Yang tengah bercakap ni. Sungguh kata saya berada di depan. Bermakna sungguh kata saya berada di depan ni hanya reti pada pemikiran saja bahawa saya berada di depan tengah mengajar. Tapi pada pandangan mata wujud tu tak boleh nampak. Cuma kita reti pada pemikiran. Ada ke benda-benda macam tu? Selalu saya bagi misal apa dah? Kita masuk ke tandas. Nak pergi ke tandas, kita tolak pintu tandas. Oh, berkunci pintu tandas ni. Ini misalan amrun i'tibari ya. Berkunci pintu tandas ni. Kemudian kita ketuk. Ketuk pintu tandas. Daripada dalam tandas berbunyi. Bermakna dalam tandas tu ada orang. Ada tu ada dekat mana? Ada dalam tandas? Tak tahu jin ke dalam tandas tu. Ada tu ada pada otak ya. Reti kata dalam otak kita sungguh ada orang dalam tandas. Dengan dalil bila kita tolak pintu berkunci, bila kita ketuk yang dalam berbunyi. Bermakna ada tu pada pemikiran saja. Reti kata pada pemikiran kita sungguh ada orang dalam tandas. Tapi itu pun kita tak tahu. Buka-buka bukan orang. Contohlah kita katanya tu. Saya nak cerita ada tu. Ada tu amrun i'tibari, mana benda yang bahasa sungguh ada di pemikiran sahaja, bukan pada pandangan mata. Pada pandangan mata tak nampak. Begitu juga adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya sifat nafsiyah ya, sifat nafsiyah tu wujud. Ada Allah Subhanahu wa taala ni pada pemikiran sahaja. Siapa yang biasa tengok Allah? Biasa tengok Allah Taala kafir tu ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Ta'ala bagi peringatan, jangan kaji zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila orang tanya, sungguh dah Allah Ta'ala itu ada? Sungguh dah Allah Ta'ala itu ada? Ya, sungguh Allah Ta'ala itu ada. Ada di mana? Ada pada pemikiran kita. Mana bukti dia? Tu seluruh yang kita nampak makhluk ni pembuktian tentang sungguhnya, tentang wujudnya Allah Ta'ala. Boleh faham bahasanya tak? Boleh faham kan? Nak cerita.
Bila sebut saja wujud, kalau dah kita belajar macam ni, sekarang ni nak cari Allah ke, nak cari yakin kata wujudnya Allah. Cari yakin kata wujudnya Allah, bukan nak cari Allah. Kenapa? Kita bahas Allah Ta'ala tu wujud. Wujud tu benda apa? Kalau orang tanya wujud tu benda apa? Martabat apa? Terkadang kita bila otak kita membayangkan bila ada, dia kena ada nampak depan mata. Itu silap. Kalau saya tanya ni, semua ni yang hadir depan saya ni ada akal tak? Ada akal. Mana akal? Kalau kata tak ada akal, marah itu. Kan? Ada akal semua kan? Okay. Sekarang mana akal? Kalau tak ada akal, gila kan? Ada dia kata, mana akal dia? Cuba tunjuk. Tapi reti tak kata kita ni berakal semua ni? Reti. Sebab apa? Bila kita cakap, orang cakap, kita faham. Bila dapat satu isyarat, kita reti isyarat tersebut. Jangan cari dia Allah Ta'ala, bila sebut saja Allah, nak kena depan mata tengok, oh Allah Ta'ala macam ni. Yang tu bukan. Sekarang kita nak bahas, wujud tu benda apa? Wujud tu benda yang reti pada pemikiran saja. Atau istilah lain dipanggil amrun i'tibari. Contoh ya. Okay? Elektrik. Ada tak? Ada. Mana ada elektrik? Sungguh kata ada elektrik. Nak kata ada, nampak ke arus elektrik bergerak? Beza. Nanti orang tanya, ada elektrik tak ni? Oh tak ada, dia kata sebab apa tak? Tak ada bahasa. Oh elektrik tak ada lah. Kenapa tak guna bahasa lain? Elektrik tak ada lah. Maksud kata tak ada ni mana? Sungguh kata lampu tak menyala. Kata elektrik tak ada tu sungguh kata lampu tak menyala. Bila menyala saja, sungguh kata elektrik tu ada. Mana elektrik kata ada? Reti pada pemikiran. Mana bukti dia? Tu lampu menyala. Lampu menyala tu bukti kata wujudnya elektrik tak? Nak cari elektrik boleh jumpa? Arus elektrik. Adanya arus elektrik boleh cari, boleh jumpa tak? Tak jumpa. Tapi reti bila Swiss berbuka lampu menyala, oh tu ada elektrik. Begitu juga kita memikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bila sebut ada Allah Taala nak berdepan. Imam Abu Hanifah bila ditanya, Tuhan kamu ada tak? Ada. Imam Abu Hanifah kata, buktikan ada Tuhan kamu. Dia jawab senangnya. Jawapan pada air susu ini, dia kata, dia bawa satu gelas susu. Sekarang kamu yakin tak bahawa adanya minyak, bahasa ada ya, bahawa adanya minyak di dalam air susu ni? Dah dia kata yakin. Sekarang tunjukkan minyak kat saya. Tak nak jawab. Tunjukkan minyak kat saya. Tadi dia kata yakin kata ada minyak. Tapi bila suruh tanya, tunjukkan minyak dekat saya, dia tak nak jawab. Tadi dia kata yakin. Itu bahasa dia. Sekarang kita nak mencari keyakinan saja. Cara yakin macam mana? Pandanglah kepada seluruh makhluk. Bila kita pandang seluruh makhluk, makhluk ni ada, mesti ada yang mengadakan. Betul tak? Yang mengadakan mesti dia kena ada. Kalau dia tak ada, macam mana dia nak mengadakan? Betul bahasa ada tadi. Makhluk tu ada, mesti ada yang mengadakan. Bermakna dia ada. Ada tu apa? Sungguh kata mana zat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Nak nafi tak boleh. Sungguh kata zat Allah Ta'ala tu ada. Maksud kata nak tak boleh dinafikan. Sebab apa? Sebab ada alamat pembuktian itu ada. Jelas? Itu dipanggil istilah dia, kalau kita jumpa dalam kitab lain, dipanggil istilah dia amrun i'tibari. Okay, kita tengok yang kedua pula. Anak panah ke tengah tu. Yang kedua, kharij. Tadi kharij ya. Kharij itu dipanggil kharijul a'yan, pandangan mata zuhir. Itu kharij. Maksud kharij itu mana? Pandangan zuhir mata kita. Zihin dengan mana otak. Nanti tengok zihin, mawjud pada zihin, tiada pada kharij. Tak faham benda apa zihin, tak faham benda apa kharij. Tak boleh baca ni. Istilah kita mengaji tauhid, bagi faham satu-satu istilah dia. InsyaAllah bila kita balik tengok, oh macam tu, kita reti. Okey, yang kedua tengok hal. Hal ni
Dipanggil martabat dia martabat hal. Yang tadi martabat amrun i'tibari. Wujud tu amrun i'tibari. Ada satu qaul mengatakan wujud tu hal. Apa mana hal? Hal ni di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dipanggil hal sifat wujud tu. Apa mana hal? Yaitu pertambatan di antara ada dan tiada. Pertambatan di antara ada dan tiada. Maka tiada naik sampai tangga atau tahap ada sehingga boleh dilihat, dan tiada turun tangga tiada atau tahap tiada sehingga kita menafikan. Allah Ta'ala hal. Wujudnya Allah Ta'ala tu hal, orang panggil. Apa mana hal? Nak kata ada tak biasa nampak. Biasa siapa nampak Allah? Tak biasa nampak. Nak kata tak ada, makhluk ada membuktikan wujud dia. Nak kata ada tak nampak, nak kata tak ada pun tak boleh. Hal tak benarnya tu. Dia pertambatan, duduk tengah-tengah sahaja. Biasa kata, pusing dua mazhab ni pun, dua qaul ni pun, cerita bukan suruh cari Allah, cari keyakinan. Cuma yang pertama ada pada pemikiran, bukan pada pandangan mata. Qaul yang kedua, Allah Ta'ala nak kata ada, mawjud. Nak kata ada, tak biasa nampak. Nak kata tak ada, tak boleh, makhluk sebagai pembuktian tentang wujudnya dia. Jadi kalau macam tu istilah, orang panggil duduk tengah-tengah. Istilah macam tu orang panggil, istilah dia dipanggil benda hal. Ataupun hal nafsiyah. Dia hal nanti ada dua. Ada hal nafsiyah, ada hal maknawiyah. Nanti kita belajar sifat maknawiyah pun hal juga. Tapi dipanggil hal maknawiyah. Yang ni dipanggil hal nafsiyah. Okay? Faham? Hal nafsiyah. Jadi tak usah cari lah. Hal benda banyak ni. Okay. Contoh ni. Ni bulat ni. Mana bulat? Tak naik sampai tahap ada. Sehingga kita boleh asingkan bulat daripada botol. Tak, mana ada bulat tapi botol tak ada. Boleh asingkan? Kalau macam tu, bulat tak ada. Nak kata bulat tak ada, tak boleh. Sebab benda bentuk macam ni, orang panggil benda bulat. Hal tak? Nak tunjuk bulat kat mana tunjuk bulat? Tunjuk bulat tak boleh. Plastik, semua plastik. Mana bulat? Tapi aku tidak kata bulat ni. Tak naik sampai tahap ada sehingga kita boleh asingkan bulat. Tak turun sampai tahap tak ada sehingga kita menafikan. Oh, kalau macam tu tak bulat lah Ustaz kata. Mana boleh kata tak bulat ni? Bulat tak ni? Bulat. Tu orang panggil benda macam ni, istilah dia, adanya bulat tu orang panggil benda hal. Faham? Adanya bulat ni dipanggil benda hal. Begitu juga banyaklah benda-benda hal ni banyak. Jadi dipanggil hal ni hal nafsiyah. Mana tak naik sampai tahap ada sehingga kita boleh pandang, kita asingkan. Tak turun sampai tahap tiada sehingga kita menafikan. Hal nafsiyah itu, habis titik tak tu, titik tak ada titik tu. Menafikannya titik tak tu. Hal nafsiyah itu adalah hal yang mana hal yang mewajibkan. Apa mana wajib? Sungguh. Maksud kata wajib itu sungguh bagi zat. Dulu kita dah belajar kan masalah hukum akal. Wajib ni ada mana jatuh pada martabat ada seperti ma'ani. Ada martabat sungguh seperti sifat nafsiyah. Jadi mana wajib di sini mana sungguh bagi zat. Apa mana sungguh bagi zat? Sekarang saya sungguh tak ada saya. Kita misalkan di kita senang. Sungguh tak kata saya ada? Sungguh. Nak tengok wujud tak boleh, tapi sungguh saya ada di depan tuan-tuan tengah mengajar. Sungguh. Yang mewajibkan bagi zat, mana zat saya? Ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki saya, itulah zat saya, jirim saya. Nisbah pada makhluk, zat makhluk atau diri makhluk, jirim. Jirim saya kat mana? Ni daripada hujung rambut saya ni sampai hujung kaki, ataupun tengah pakai ni daripada hujung kopiah saya ni sampai kat kaki saya. Okey.
Betul tak? Hal yang mewajibkan bagi zat. Nak kata nak tengok ada saya tak boleh. Tu. Ada saya kat mana? Tu Ustaz. Yang ni dada saya. Kalau orang tunjuk dada, tu dia kata, yang ni dahi saya. Mana wujud saya? Yang kata wujud saya tu kat mana? Tapi sungguh dah saya wujud. Itu orang panggil hal yang mewajibkan, mana menyungguhkan bagi zat. Sungguh kata zat. Saya ada sekarang berada depan. Selama ada zat. Tahu selama ada zat? Selama zat saya ada. Orang tanya, Ustaz mana? Tak ada dah, dia kata. Ustaz tak ada dah. Seminggu dah meninggal. Contohlah kan, tak ada, insya-Allah panjang umur. Seminggu dah tak ada bahasa dia. Orang kata seminggu dah tak ada. Kenapa orang kata tak ada? Hal tu dah tak ada dah. Baik itu pakai buih. Sifat tu tak ada dah. 2-3 jam tu, 3-4 jam tu ada lagi lah. Lepas 4 jam dia senang sembahyang, dia pakai buih. Hal tu dah tak ada. Itu dia kata hal yang wajib bagi zat selama ada zat. Kalau zat tu dah tak, mana zat tu dah tak ada, wujud pun tak ada. Kenapa zat tak ada? Dia tanam dah. Mana Ustaz? Ustaz tak ada dah, dia kata. Contoh kan. Bila dia tanam, orang tanya, Ustaz, ataupun orang mati, pegang-pegang. Tak ada dah ni, dia kata. Kenapa tak ada? Tak ada tu, maksud kata, saat lagi, 3-4 jam lagi, yang duduk depan kita ni, pakai tak ada dah atas muka bumi. Memang duduk dalam tanah. Betul tak? Itu selama ada zat, tiada dikeranakan ia dengan satu kerana. Apa maksud? Ni kita mengaji pondok macam tu, dia kena fahamkan satu-satu ayat. Mengaji pondok lambat. Kita kalau ngaji cara ni, kita baca sekaligus, okey, clear, hurai-hurai habis. Kita tak ngaji macam tu. Saya tak biasa mengaji macam tu. Saya mengaji cara pondok. Okey. Tiada dikeranakan ia dengan satu kerana. Tak dikeranakan. Kenapa tak dikeranakan satu kerana? Nak keluar sifat maknawiyah. Kalau sifat maknawiyah dikeranakan oleh satu kerana. Apa? Ada ma'ani baru boleh kita hukum maknawiyah. Adapun sifat nafsiyah ni, sifat wujud ni, dia melazim bagi zat. Dia bukan melazim bagi sifat ma'ani. Kalau dia melazim bagi sifat ma'ani, bermakna dikerana oleh satu kerana. Nampak masalah uslub ayat itu? Adapun sifat nafsiyah ni, sifat wujud, dia melazimkan bagi zat. Orang tanya, Ustaz ada malam ni? Ada, Ustaz nak datang, dia kata. Sampai masa saya duduk depan. Telefon, Ustaz tak ada, dia kata. Tak ada bermakna malam ni tubuh saya tak hadir di sini. Sifat wujud tu tak ada dalam surau. Sebab itu saya tak mengajar. Contoh kalau saya kata Ustaz tak ada malam ni. Sebab itu saya tak hadir ke dalam surau. Ustaz ada, dia kata. Malam nanti. Tunggu masa. Lepas sampai maghrib mesti kena duduk dekat meja ni mengajar. Sebab dia kata Ustaz ada malam ni ada. Faham tak usul ayat tu? Jadi bermakna kalau sifat nafsiyah dia tak dikeranakan oleh satu kerana. Berbeza sifat maknawiyah dikeranakan oleh satu kerana. Maknawiyah nanti sifat hal juga kita belajar nanti. Saat lagi martabat yang keempat ni. Dia dikeranakan oleh satu kerana. Apa makna dikeranakan satu kerana? Dikeranakan ma'ani baru boleh kita hukum maknawiyah. Kalau tak kenal ma'ani, macam mana kita nak hukum maknawiyah? Tapi kalau wujud, kita tak bahas macam tu. Pening juga kita nak mula faham kan. Tapi sebenarnya bukan payah pun. Bagi faham satu-satu istilah. Tauhid ni tak banyak. Beza fiqh masalah ribuan, puluh ribu masalah. Yang ni tak banyak. Tapi nak faham lenggok ayat pergi dan fahamkan itu, yang saya kata fahamkan tiap-tiap ayat yang saya baca tu, apa yang dikehendaki dengan ayat tu. Baca satu-satu, lepas tu kita pandang, kita fikir, insya-Allah pandang kepada makhluk. Berarti okey, habis. Tak kata siapa ada soalan. Kalau ada soalan boleh tanya. Tak ada masalah. Allah ni jangan cari Allah Ta'ala dah ya. Lepas ni jangan cari Allah dah. Cari, tanamkan keyakinan dalam hati kita. Yakin bulat Allah Ta'ala tu ada. Mana bukti dah? Seluruh makhluk yang kita nampak. Tak usah cari dia. Memang tak jumpa, mati hidup balik tak jumpa. Ya dalam syurga nanti jumpa zat Allah Ta'ala, hakikat zat Allah Ta'ala. Tak jumpa hakikat zat Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala zahirkan, tajalli dia sahaja. Tajalli zat dia. Mudah-mudahan kita dapat memandang di hari akhirat nanti. Itu saja.
Hakikat zat Allah Ta'ala. Hatta Nabi yang mursal sekalipun disebutkan kita Aqidatul Najin, tak akan dapat. Kenapa? Benda yang bukan boleh dipikir. Akal tak akan mampu nak fikir. Yang ni boleh fikir ni. Bila pandang makhluk, reti kata Allah. Bila pandang kesan tapak kaki harimau, reti kata wujudnya harimau. Apa wujudnya harimau? Sungguh dalam kawasan hutan ni ada harimau. Sungguh kata ada harimau. Macam mana? Oh, tak tahu, tengok. Tak cari, tak jumpa lagi kata. Tapi sungguh kata ada harimau. Mana bukti dia? Tu kesan tapak kaki. Betul tak? Macam tu juga kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari Allah Taala bagilah alamat, tapi dah kita ni tak mau berfikir. Kita tak mengaji, ilmu tu tak ada. Orang panggil buta. Jahil. Buta makrifat. Ni kita pelan-pelan kita belajar, kita fahamkan. Insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan. Okey, setakat dah. Okey. Wujud dengan maujud. Kalau wujud itu kena atas zat dia. Kalau maujud bermakna dia dah bersangkut paut dengan hukum. Allah Ta'ala sebelum daripada ada makhluk, dia wujud. Tapi siapa nak hukum Allah Ta'ala tu mawujud? Siapa nak hukum Allah Ta'ala mawujud ketika tu? Tak ada siapa hukum, sebab makhluk tak ada. Tapi bila Allah Ta'ala zuhirkan makhluk, sekarang, mana makhluk tempat kenyataan pembukti, tempat berlaku hukum nak membuktikan Allah Ta'ala tu wujud. Bermakna Allah Ta'ala tu mawujud. Bila pandang kepada makhluk, Allah Ta'ala tu mawujud tak? Kita boleh hukum dah. Sebelum wujud makhluk, siapa nak hukum Allah Ta'ala tu ada? Dia yang hukum diri dia tu ada. Dia yang hukum diri dia ada, dia tu mawujud. Tapi bila pandang kepada makhluk, siapa nak hukum? Tak ada siapa nak hukum Allah Ta'ala. Jadi ketika tu Allah Ta'ala, bukan ketika pun tak ada. Wujud tak ketika tu? Wujud. Tapi bila ada makhluk sekarang, kita hukumkan Allah Ta'ala mawujud. Itu orang panggil muta'alaq bagi hukum. Tempat sangkut hukum. Sangkut menghukumkan Allah Ta'ala tu ada sebab apa? Mawujud tu sebab apa? Sebab pandang kepada makhluk. Kalau makhluk tak ada, macam mana nak hukum Allah Ta'ala tu mawujud? Okey. Faham ya? Ini segi bahasa ya. Tapi segi bahasa pun dia ada satu pengertian. Okey, faham? Kan Allah Ta'ala sebelum menjadikan Nur Muhammad, Allah Ta'ala tu kanzan makhfi, rahsia yang tersembunyi. Rahsia yang tersembunyi. Allah Ta'ala kata, fa ahbabtu an kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa. Aku kasih bahawa aku dikenal. Fa khalaqtul khalqa, aku jadikan makhluk liya'rifu, supaya mereka mengenali akan aku. Mengenal macam mana? Bahawa Allah Ta'ala itu zat yang mawujud. Bila kita pandang diri kita, erti tak kata bahawa Allah Ta'ala zat yang mawujud? Jadi bermakna, mana bersangkut hukum dah dengan Allah Ta'ala. Kenapa bersangkut hukum wujud? Sebab pandang kepada makhluk. Harimau tu mawujud tak bila kita pandang kesan tapak kaki harimau? Tapi sebelum kesan tapak kaki harimau ada, macam mana kita nak hukum harimau tu mawujud? Tak boleh. Okey. Faham ya? Salbiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Martabat dia ma'dum. Tak ada. Apa dia tak ada? Ini pun orang panggil sungguh ya, bukan hakikat dia ada pun. Sungguh. Iaitu bila sebut salbiyah, perkhabaran, penceritaan, perkhabaran, penceritaan sama ya. Perkhabaran menafikan yang tiada layak sahaja. Apa bahasa selalu saya guna? Menafikan satu sifat atau beberapa sifat yang menafikan perkara yang tiada layak pada zat Allah Ta'ala. Cerita Nabi. Semua cerita Nabi. Qidam, saya kata contoh, qidam. Bila sebut satu kalimat saja qidam, saya gunakan istilah qidam. Apa makna qidam? Menafikan ada permulaan. Itu bahasa dia. Menafikan ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Saya sebut baqa. Apa dia? Menafikan ada kesudahan bagi ada Allah Ta'ala. Saya sebut wahdaniyat. Menafikan ada berbilang-bilang Allah Ta'ala pada zat, pada sifat, pada af'al. Semua cerita Nabi. Contoh lagi satu. Saya kata penganggur. Apa makna penganggur? Menafikan ada pekerjaan bagi seseorang.
Nak cerita, menafikan nak cerita, orang ni tak ada kerja. Tu yang saya guna bahasa penganggur. Mudah faham tak? Ataupun ini misal agak, misal faham bukan nak kata apa-apa pun. Mandul. Apa makna mandul? Menafikan adanya anak bagi seseorang, betul tak? Ringkas ya perkataan, sama dengan bahasa tadi. Kalau di Allah Ta'ala kita kata qidam, menafikan ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Semua cerita nak nafi, nak khabar tak ada. Dipanggil sifat itu sifat apa? Sifat salbiyah. Okey. Faham? Benda wujud tak ni? Benda tak wujud. Sebab martabatnya ma'dum. Nak khabar sungguh sahaja. Habis. Yang ketiga, sifat salbiyah mudah. Yang ketiga, martabat sifat dipanggil martabat ma'ani. Sifat salbiyah ada berapa? Ada 5 ya. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat. Ada 5 sifat. Nanti kita akan belajar. InsyaAllah pengajian akan datang kita nak masuk bahasan sifat dah insyaAllah. Yang kita nantikan kita nak bahas sifat. Mula-mula saya kitab ni saya akan bagi-bagi hukum, bagi pengenalan poin-poin dia, benda dia, beza zat sifat, beza martabat sifat, dah kenal macam tu baru mengaji sifat. Dia memudahkan. Masa saya buat. Jadi kita dah lama mengaji, rasa masih lagi tak belajar lagi wujud qidam baqa, mana Ustaz tak ngaji-ngaji lagi ni. Saya nak bagi kenal dulu. Kan, nanti bila kita mengaji kita dah nampak dah poin-poin benda tu, mudah faham. Okey. Masuk bahagian yang ketiga. Apa makna bahagian yang ketiga? Dipanggil sifat ma'ani. Apa makna sifat ma'ani? Ma'ani itu kalau bahasa Melayu, bahasa Arab yang dibangsa pada makna. Apa maknanya dibangsa pada makna? Benda tu ada. Contoh saya kata, ni semua yang hadir depan saya ni, saya ingat ada tak sifat pendengar? Kalau tak mendengar nak mai buat apa? Sengah duk tak dengar, tak telinga pekak. Nak dengar buat apa kan? Okey, sekarang semua ada pendengar kan? Cuba cari sifat pendengar dalam kat telinga kita. Belah telinga kita. Suruh doktor cari. Boleh jumpa tak sifat pendengar kita? Tapi sifat tu ada tak? Ada. Sebab ada sifat tu kita boleh mendengar. Kalau sifat tu tak ada, kita tak boleh nak mendengar. Tapi bila kita belah tak jumpa. Okey, di biji mata kita ada tak sifat pelihat? Ada. Dengan sifat itulah kita melihat. Tapi belah biji mata, cari sifat pelihat, saya nak tanya. Tak jumpa punya. Doktor pakar, paling pakar atas dunia ni, panggil dah. Berapa banyak nak panggil? Cuba cari. Sampai sekarang jawapan takkan dapat. Sebab itu rahsia Allah Ta'ala. Kita tengok di diri kita dulu. Ni hidup dah semua ni, hidup. Hidup kita dengan roh. Okey. Sekarang belah badan kita, cari roh. Cari roh kita. Kat mana roh? Tapi ada tak roh dalam badan kita? Sebab apa takrif mati? Mufaraqatur ruhul jasad. Terpisah roh daripada jasad, itu makna mati. Bila terpisah roh daripada jasad, mati. Jadi sekarang ni semua ada roh tak? Cuba cari. Itu orang panggil rahsia Allah Ta'ala. Dipanggil makna. Apa maksud kata makna? Tengok. Ma'ani maujud, dia kata, iaitu martabatnya martabat maujud. Ada. Ada macam mana? Itu saya kata. Allah Ta'ala mendengar. Dengan apa? Kerana apa Allah Ta'ala mendengar? Kerana adanya sifat pendengar. Bahasa ada. Kita ni mendengar. Kenapa ni kita mendengar? Kerana adanya sifat pendengar. Mendengarlah kita. Cuba kalau sifat tu Allah Ta'ala tarik, kita tak boleh nak dengar. Kenapa kita boleh bercakap? Ni saya tengah bercakap ni. Kenapa saya boleh bercakap? Kerana adanya sifat perkata pada anak tekak saya. Kalau sifat ni Allah Ta'ala tarik, ada setengah orang bila dia operation, accident ke apa, operation sini, anak murid saya seorang dia accident, menghelak. Sekarang ditebuk. Tuan cergah dah sekarang, tapi nak bercakap tak ada. Dulu mengaji boleh bercakap. Sekarang sengap. Tak boleh nak bercakap. Mana sifat? Sifat perkata tu Allah Ta'ala dah ambil sebab dia belaga sini kan. Masa tu doktor tebuk sini. Masih baik hidup. Tapi sifat tu tak ada lah. Apa itu dia sekarang cakap tak boleh lah. Pakai isyarat-isyarat je lah. Okey. Faham? Itu makna sifat ma'ani. Maujud dia kata iaitu sifat yang ada. Sifat tu ada. Saya dah terangkan tadi. Sekira-kira
dibuka hijab, nescaya nyata atas kita. Macam mana dibuka hijab? Nyata macam mana? Boleh tengok ke? Sifat perkata Allah Ta'ala, sifat perlihat Allah Ta'ala, sifat pendengar Allah Ta'ala. Bukan macam tu. Maksud kata dibuka hijab ni macam ni. Kan? Allah Ta'ala tu ada sifat, 7 sifat. Dia banyak tak terhitung. Cuma yang wajib kita ketahui ni 7 sifat. Okey. Allah Ta'ala ada qudrat, Allah Ta'ala ada iradat, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam. Sifat tu di mana? Qaim pada zat Allah Ta'ala. Apa maksud qaim pada zat Allah Ta'ala? Tak bercerai tanggal daripada zat dia. Ada pada zat dia lah. Tapi kenyataan sifat tersebut ada pada siapa? Pada kita. Kenyataan, pembuktian tu ada pada kita. Sifat ada pada, oh macam mana bahasa Ustaz? Sifat ada pada Allah, kenyataan ada kita. Antara tengok kat cermin lah. Bila kita tengok dekat cermin, gambar dalam cermin tak? Gambar mesti ada dalam cermin. Okey, kalau kita di luar, yang di luar tu cantik, bermakna yang dalam cermin tu cantik. Adakah yang dalam cermin tu ambil sifat cantik pindah kat dalam cermin? Tak. Yang dalam cermin tu kenyataan pembuktian orang yang bercermin sahaja. Boleh faham maksud saya? Dia bukan bila kita suluh kat cermin, sop ditarik cantik kita pergi dalam cermin. Habis yang dua cermin tu jadi huduh. Macam tu kah? Bukan macam tu. Boleh nampak bahasa dia? Yang dalam cermin tu kenyataan pembuktian sahaja bahawa orang yang luar cermin tu orang ni cantik. Begitu juga kita ni sekarang ni. Bila Allah Ta'ala, macam mana cara Allah Ta'ala nak menzuhirkan? Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad membawa 7 sifat ni. Yang bahasa batin, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada pada Nur Muhammad. Nak menyatakan pula bahasa tubuh, dijadikan Adam, Nabi Adam, dimasukkan 7 sifat Nur Muhammad tadi ke dalam jasad Nabi Adam. Jadi Nabi Adam memakai 7 sifat ni. Kita ni anak cucu Nabi Adam dah ni. Sebab itu kita memakai tak kenyataan sifat ni. Bukan kita ambil sifat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala tu qaim pada dia, ada pada zat dia. Tapi pembuktian tentang wujudnya sifat tersebut ada nyata pada kita. Okey. Bila kita ada, macam mana awal-awal kejadian kita? Bila dalam perut mak kita kandungan kita 120 hari ya, bergerak tak kita dalam perut mak kita? Bergerak kita dalam perut mak kita. Bermakna nyata sifat apa? Sifat hayat. Hidup tak? Lahir kita. Potong tali pusat. Menangis dah. Menangis apa? Nak makan susu. Kita bagi susu terus lah. Libak, susu libak. Dalam fiqh panggil susu libak. Dah ada kehendak dah tu. Lama-lama terbuka mata. Dah nampak. Bila kita main pun dia ketawa dah. Lama-lama dia boleh mendengar apa semua. Besar, bercakap, bertenaga. Lepas tu kita suruh belajar, dapat ilmu. Lengkap tak 7 sifat ni pada diri kita? Kenyataan sifat. Bukan sifat Allah Ta'ala, tapi kenyataan dia. Orang yang faham macam ni, tu orang panggil terbuka hijab. Pembuktian bahawa adanya sifat tu pada Allah. Tapi kenyataan wujudnya sifat tu pada kita. Faham? Jangan kata, oh terbuka hijab, kita boleh nampak sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Macam mana sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala? Seketui sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Sedangkan sifat qaim pada zat. Kalau sifat tu nampak, bermakna zat Allah Ta'ala boleh nampak. Yang tu tak betul. Orang faham, terbuka hijab, nampak seketui sifat ma'ani, dia kata. Tak betul. Tak boleh pakai. Ni nak membuktikan bahawa adanya qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam Allah Ta'ala tu. Tengok di kita lah, jangan cari di Allah. Sifat tu ada pada Allah, tapi kenyataan pembuktian tu nyata pada kita. Okey, muslimat faham? Saya bercakap pusing sana, pusing sini. Kau mana? Tapi sebenarnya ilmu tauhid ni bila kita dapat pegang, Allahu Akbar, lazat ni. Lazat, kenal Allah Ta'ala. Hidup ni kita pandang, syuhud ya. Okey, jelas. Jadi yang membawa 7 sifat ma'ani ni siapa dah? Kenyataan dia Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Muhammad tu hebat. Tak ada tolak bandingan dah. Kitanya dibangsa pada Muhammad. Sebab itu kita ada ni qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam lengkap di badan kita.
Okay. Habis ya, boleh faham? Kita masuk. Kalau ada soalan, boleh tanya. Saya tak ada masalah. InsyaAllah, boleh bincang. Mengaji ini bagi faham. Ibnu Abbas kata, hasaltul ilma bil lisan as-sa'ul. Aku dapat ilmu dengan lidah yang as-sa'ul. Sa'ul ni amsilah mubalaghah, fa'ul. Sangat bertanya. Kalau bahasa kita sangat suka bertanya lah bahasa. Kalau tak faham tanya. Kalau saya tak ada jawab, saya tangguh. InsyaAllah saya akan jawab di lain waktu. Okey. Habis. Jadi kita tengok yang seterusnya. Kalau tak ada soalan, kita masuk pembahagian yang keempat. Kadang-kadang kita nak tulis pun, yang saya bagi misal nak tulis tak reti, tapi rasa macam faham Ustaz sebut dia tu. Macam itulah juga saya mengaji tauhid dulu. Babo cerita, nak tulis macam mana babo cakap ni. Faham rasa macam faham, tapi nak tulis tak reti. Jalan dululah. Tak apa. Sampai masa bila kita mengaji, kita baca kitab, fikir seseorang, dia automatik. Yang penting bagi faham. Okey, maknawiyah. Bahagian yang keempat dipanggil sifat maknawiyah. Apa makna sifat maknawiyah? Yaitu hal. Tadi hal dah belajar tadi kan, pada masa apa dah? Pertambatan di antara ada dan tiada, tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tiada. Nak kata ada pun tak nampak, nak kata tak ada pun tak boleh. Itu orang panggil benda hal. Jadi maknawiyah ni dipanggil sifat hal. Hal apa? Hal yang menambatkan adanya sifat ma'ani kepada zat. Hal yang menambatkan adanya sifat ma'ani kepada zat. Macam mana tambat-tambat ni? Ada tambat-tambat lagi kan? Payah. Bahasa tak reti. Sifat 20 dia kata payah dia mengaji tauhid ni. Kena ada tambat-tambat lagi. Puak-puak muda kata. Bahasa bengong tak reti kan? Kita nak kata macam mana? Mengaji tak mau, rasa diri alim. Okey, jadi saya nak cerita tambat. Mula-mula kita belajar tadi sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah tu orang panggil khilaf ulama. Di sisi Abu Hasan Asy'ari, wujud tu kena atas zat. Di sisi Abu Mansur, wujud tu kena atas sifat. Jadi kalau wujud tu zat, sekarang maknawiyah tu dipanggil sifat. Maknawiyah, silap. Ma'ani itu martabatnya martabat sifat. Jadi bermakna dua dah kita bahas, zat dan sifat. Betul? Kepahaman zat macam ni, kepahaman sifat berlainan daripada kepahaman zat. Jadi ada dua. Lepas tu kita belajar tadi, sifat Allah Ta'ala ni qaim tak pada zat dia. Qaim mana tak bercerai tanggal daripada zat Allah Ta'ala. Apa sesuatu yang menambat, yang jadi qaim sifat Allah Ta'ala kepada zat, tu orang panggil maknawiyah. Contohnya macam whiteboard ni, saya bagi misal whiteboard. Cuba tengok whiteboard ni. Whiteboard ni melekat dekat dinding. Jadi bermakna ada whiteboard, ada dinding, ada dua benda. Apa sesuatu yang melekatkan whiteboard dekat dinding? Paku contoh kita. Bukan gam, ni paku kita kata. Paku yang menambatkan whiteboard dekat dinding. Sekarang paku nampak kan? Paku yang menambatkan tak nampak kan? Tak nampak. Oh, tak nampak, tak ada. Ustaz kata. Nak kata tak ada pun tak boleh sebab whiteboard melekat. Mesti ada sesuatu yang menambatkan. Tu orang panggil tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tiada. Jadi bermakna ada sifat yang menambatkan adanya sifat ma'ani kepada zat Allah Ta'ala. Qaimlah sifat ma'ani kepada zat. Qaim tu mana tak bercerai tanggal lah sifat ma'ani kepada zat. Apa yang menambat? Yang menambat itulah dipanggil maknawiyah. Okey. Faham tak tu? Dia mesti ada benda nambat ni. Nak kata ada tak nampak paku dia. Nak kata tak ada whiteboard tu melekat. Bandingan ni misal, bukan Allah Ta'ala macam ni. Ni saya bagi misal supaya nak faham ya. Okey? Nampak? Itu yang dia kata tadi, hal yang menambatkan. Hal tu mana tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tiada. Lepas itu, hal itulah yang menambatkan adanya sifat ma'ani kepada zat. Jadi pertambatan di antara zat dan sifat kepada zat, hal tadi, hal maknawiyah. Sifat maknawiyah. Jadilah sifat Allah Ta'ala tu qaim, tak bercerai tanggal daripada zat dia. Habis yang nyata kepada makhluk,
Ini kita sekarang nyata tak? Kenyataan sifat ma'ani itu kenyataan pembuktian bahawa Allah Ta'ala ada kudrat, iradat, ilmu hayat. Bukan kudrat Allah Ta'ala tu pindah ke kita. Oh, kuat orang tu, dia kata. Dia angkat padi 100 kilo. Tak ada pun. Itu hanya pembuktian sahaja bahawa yang berkuasa tu Allah. Yang kita bangga. Kalau kita alim, pembuktian bahawa yang berilmu itu Allah. Kalau kita kaya, pembuktian bahawa yang bernama Al-Ghani itu Allah. Bukan kita. Itu yang kita rasa hebat sangat atas dunia, ya. Yang kita berebut sangat, yang kita bangga-banggakan, kita peleceh orang lain. Allahu Akbar. Patutnya tak jadi macam tu. Kalau dia kenal Allah Ta'ala, dia tak akan jadi macam tu. Okey, faham ya? Takat tu. Jadi kita terus lagi. Dinamakan ia dengan hal maknawiyah. Apa makna hal maknawiyah? Iaitu hal yang mewajibkan bagi hal yang mewajibkan bagi zat dikeranakan ia dengan satu kerana, iaitu ma'ani. Hal yang mewajibkan bagi zat. Hal tu yang menambatkan adanya sifat kepada zat. Tapi dikeranakan oleh satu kerana. Apa makna dikeranakan satu kerana? Faham ma'ani, baru boleh hukum maknawiyah. Kalau tak faham sifat ma'ani, macam mana kita nak hukum? Kita tak faham rasa manis. Okay. Kita tak reti rasa manis, tak reti rasa manis. Kita ambil gula. Ini rasa apa ni? Dia tak tahu benda manis tu benda, rasa macam mana. Dia rasa, ini benda apa ni? Tapi kalau tahu rasa manis macam tu, bila rasa manis, tahu lah rasa manis kan? Kita ambil gula. Oh, manis ni dia kata. Ni ada gula banyak ni. Kalau tak kenal manis, macam mana kita nak hukum? Tak kenal pedas, macam mana nak hukum kata apa? Kata pedas, kata cabai yang bersifat dengan, ataupun gulai yang bersifat dengan pedas. Kalau tak hukum, dia rasa dah sampai ni, sampai belajar ni. Menjerit. Kenapa? Tak tahu dia kata. Kenapa? Nak sebut pedas tak reti. Kenapa? Sebab tak kenal pedas. Cuba dia kenal pedas. Dia boleh hukum. Oh, sambal ni pedas. Begitu juga masalah dia. Saya nak cerita. Kenal dulu sifat ma'ani, boleh hukum tak ma'nawiyah? Boleh hukum tak ma'nawiyah? Okey. Habis. Jelas. Yang ni di sisi siapa ni? Di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kita kata maknawiyah ni di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Di sisi Abu Hasan Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari dia tak bilang, dia tak ada, dia takat 13 ya. Sampai sifat kalam. Habis maknawiyah di sisi Abu Hasan Asy'ari macam mana? Adakah Abu Hasan Asy'ari menafikan sifat maknawiyah? Dia bukan menafikan sifat maknawiyah. Siapa-siapa yang menafikan sifat maknawiyah, ittifaq ulama mengatakan kafir. Kafir. Lebih lagi kalau tolak sifat 20. Apa sifat 20 belajar, dia kata buat pening kepala. Qul huwallah pun cukup. Bersembang orang tak reti payah. Biarlah dia dengan hal dia. Kita ambil cara kita mengaji. Bahasa bersembang dengan orang sombong payah. Okey, jadi makna kenapa kafir tolak sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah ada sebut dalam Quran, makni tak ada sebut. Wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan sami'. Bila zat yang bersifat dengan sami', mesti ada sesuatu yang menambatkan, mesti ada sifat yang menambatkan, ada sifat sama kepada zat. Panggillah as-sami', as-sami'. Dipanggillah al-basir. Qadir. Ada tak sebut dalam Quran? Ada. Qudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam ada dalam Quran? Tak ada. Baik itu orang yang menafikan sifat maknawiyah tapi tak menyabitkan lawan, tak kafir. Macam Mu'tazilah. Allah Ta'ala berkuasa dengan zat, Allah Ta'ala berkehendak dengan zat, Allah Ta'ala hidup dengan zat, ma'ani tak ada, tapi dia tak menyabitkan lawan. Allah Ta'ala tak lemah, dia kata Allah Ta'ala berkuasa, tapi dengan zat, bukan dengan sifat berkuasa. Orang i'tiqad macam tu, dia tak kafir tapi fasik ya. Tapi kalau nafi sifat maknawiyah, yang ni boleh disebutkan dalam Al-Quran, oh sudah, batal syahadah kita. Okey, jadi kita tengok. Habis kalau macam tu, adakah Abu Hasan Asy'ari menafikan sifat maknawiyah? Tak. Cuma dia tak membilangkan sifat yang wajib dikenal. Tu sahaja.
Dia tak menafikan. Habis kalau macam tu, apa sifat maknawiyah di sisi Abu Hasan? Nah, ni baru kita nak cerita. Dia tak menafikan, cuma tak membilangkan. Tak membilangkan, ya. Okey. Di sisi Abu Hasan, sifat maknawiyah itu ialah ibarat mana pertuturan, percakapan daripada adanya sifat ma'ani pada zat. Ibarat atau percakapan daripada ada sifat ma'ani kepada zat. Apa maksud? Tengok. Saya boleh angkat cawan. Saya angkat cawan, gelas ni cawan. Angkat gelas ni. Reti tak? Bila saya angkat gelas ni, reti tak saya bertenaga? Ni orang panggil, saya angkat di sini, ibarat daripada saya seorang yang bertenaga. Tak payah saya kena sebut, saya orang kuat, saya tolak meja ni. Saya tak sebut saya orang kuat, tak payah. Kalau saya tolak meja ni, oh ustaz, boleh tahan dia kata, bertenaga. Tidak, nak tolak meja pun tak boleh, contoh ni. Nampak tak? Dia reti sendiri saja. Itu yang orang panggil ibarat daripada adanya sifat ma'ani kepada zat Allah Ta'ala. Tuh, Mandin, kata, Ambin hangguk kepala, ya. Bermakna, yang Ambin hangguk kepala bila saya, Mandin, ya ada apa ustaz? Reti kata ibarat daripada adanya sifat pendengar kepada Mandin. Yang ibarat daripada adanya sifat pendengar kepada Mandin ni, itulah dipanggil ibarat, mana kalau di Allah Ta'ala dipanggil maknawiyah. Betul tak? Adapun sifat pendengar itu pada telinga dah. Sifat pendengar, dengan sebab ada sifat pendengar, mana boleh mendengar tak? Sekarang kita bukan nak bahas sifat, kita nak bahas ibarat daripada ada sifat pendengar kepada Mandin. Dengan dalil, saya kata, Mandin, ya ada apa ustaz? Betul tak? Dia kena jadi macam tu tak? Jadi bermakna, adakah Imam Abu Hasan Asy'ari menafikan sifat maknawiyah? Dia tak menafikan, cuma dia tak membilangkan sifat yang wajib dikenal. Yang itu saja. Jangan silap faham. Okey? Nampak masalah ya? Maka ia kena pada amrun i'tibari. Jadi di sisi Abu Hasan Asy'ari, sifat maknawiyah itu dipanggil amrun i'tibari. Apa makna amrun i'tibari? Sungguh. Mana ada pada pemikiran, tak ada pada pandangan. Tu. Paku yang berada di menyangkutkan whiteboard ni, ada pada pemikiran tak? Pada pandangan? Tak nampak. Jadi sama tak dengan, lebih kurang tak dengan hal tadi? Cuma masalah hal tadi, dia membilangkan sifat yang wajib dikenal. Sebab itu kita bilang, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Abu Hasan tak ada. Dia tak bilang. Okay. Setakat tu faham? Ada persoalan? Martabat ni saya dah terangkan elok-elok ni, fahamkan elok-elok. Jadi apa yang kita belajar ke depan, semua nak guna ni. Bukan setakat ni. InsyaAllah kalau kita mengaji hakikat, guna tak? Guna. Contoh saya kata guna. Abu Mansur Al-Maturidi. Bagus Abu Mansur Al-Maturidi ni. Kenapa? Dia kata ada satu sifat yang menambatkan adanya sifat kudrat kepada zat. Kenapa ada tambat? Sekarang dia nak cerita bila kita mengaji hakikat nanti, Khalik dengan makhluk boleh terpisah tak? Mesti ada sesuatu yang menambatkan di antara Khalik Allah Ta'ala dengan kita ni. Siapa dia? Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad boleh cari tak? Nak kata ada, tak biasa nampak. Nak kata tak ada, wujud kita, pembuktian wujudnya Nur Muhammad. Sama tak bahasa dia, ibarat dia? Allahu Akbar ya. Bila kita memandang, mengaji hakikat. Tapi kalau kita tak bahas sekarang ni, bila mengaji hakikat, Ustaz kata, nak kata ada, tak ada, nak kata tak ada, tak boleh, nak kata ada, tak nampak. Macam mana benda apa Ustaz? Duk mengaji hakikat dah ni. Tapi benda hal pun tak tahu. Ni sembang hakikat, tapi istilah-istilah tauhid pun tak tahu. Amrun i'tibari apa semua tak tahu. Merapu ya. Merapu ya. Jadi bila kita mengaji sampai satu tahap ni, lepas tu kita bahas sifat wujud. Apa kenyataan bagi wujud dalam diri kita, dalam sifat ma'ani, dalam bahasan hakikat nanti. Semua ada nanti ya.
Semua nak guna istilah ni. Tapi tak adalah kita bahas ke depan tu wujud kita baqa tu, tak ada lah. Dalam mengajar hakikat kita tak cerita dah. Tapi semua guna ni martabat-martabat sifat ni. Sekarang kita fahamkan dulu. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang ni nak masuk bahasan sifat, bukan dia dah. Sekerat. Bahasan sifat nafsiyah. Ada bawah sikit ya. Perkara itu ada 4. Ambil sikit baca perhabis. Perkara itu ada 4 perhabis. Maujud. Maujud. Jadi Allah Ta'ala tu sifat dia wujud. Mana pembuktian Allah Ta'ala tu maujud? Makhluk tadi. Soalan tadi kan. Ada benda maujud. Ada benda ma'dum. Ada amrun i'tibari. Ada benda hal. Kalau maujud dipanggil sifat ma'ani. Saya tak catat bawah tu. Kalau nak buat sifat ma'ani. Kedua ma'dum. Sifat salbiyah. Ketiga amrun i'tibari. Wujud. Sifat nafsiyah. Lepas tu hal. Hal apa dia? Sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah. Itu pecahan dia. Itu martabat-martabat sifat. Okey ya? Sikit je kita mengaji, tapi sebenarnya ni banyak ni. Kalau kita dah faham, banyak pecahan-pecahan dia. Okey. Habis ya? Tak ada soalan?